Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala adik-adik dapat kita bertemu lagi pada hari ini. Adik-adik apa khabar? Sihat di rumah? Macam mana PDPR kali ni? Seronok? Ya, alhamdulillah. Macam itulah adik-adik. Kita kena berterusan belajar dan terus belajar agar kita sempurna kehidupan kita dengan ilmu yang kita pelajari, insya-Allah. Jadi adik-adik, Ustaz Mi pun akan berkongsi dengan adik-adik pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz Mi tak nak buang masa, kita tengok terus. Pembelajaran kita pada hari ini ialah Pendidikan Islam, Surah Al-Kahfi tajuknya. Surah Al-Kahfi ayat 107 hingga 110. Dan pembelajaran kita pada hari ini daripada pembelajaran tingkatan 4 KSSM bidang Al-Quran, muka surat 7 hingga ke 15. Adik-adik boleh tengok di dalam buku teks adik-adik. Adik-adik mesti bawa buku teks kan? Dah ada belum? Dah? Okey, cantik. Bila dah ada, adik-adik boleh buka sebagai adab kita mempelajari ilmu kita pada hari ini, sambil mendengar apa yang Ustaz Mi terangkan kepada adik-adik. Perkongsian Ustaz Mi pada kali ini, adik-adik boleh terus melihat buku teks adik-adik supaya pembelajaran kita menjadi sempurna, insya-Allah. Jadi adik-adik, ingat sekali lagi, apabila kita dapat menghafal ni ayat hafazan ni, dapat kita hafal ayat ni ataupun 10 ayat terakhir ini, ada janji daripada Nabi Muhammad SAW dan juga janji daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap apa yang Nabi sebut itu adalah wahyu daripada Allah. Apa dia? Ya, terlindung, terhindar daripada fitnah Dajjal barang siapa yang, ulang balik, barang siapa yang pandai, yang menghafal 10 ayat yang terakhir di dalam surah Al-Kahfi. Bagaimana sebelum ni, adik-adik boleh tengok juga di paparan daripada tadi lagi kan. Ni, siapa yang hafal 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir, maka dia akan terhindar daripada fitnah Dajjal yang sangat besar. Okey adik-adik, jadi untuk menyelamatkan iman kita, kita berada di akhir zaman, jom kita hafal ayat ni. Dan pada kali ni Ustaz Mi nak bawa kepada adik-adik surah Al-Kahfi ayat 107 hingga 110, supaya kita dapat mempelajarinya dengan lebih sempurna dan kemudian kita dapat hafal dengan penuh keyakinan, insya-Allah, dengan faham kita, dengan hayati kita dengan ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Okey adik-adik, Ustaz Mi tak nak buang masa. Sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita pada hari ini, sebagaimana biasa adik-adik boleh tengok objektif pembelajaran kita. Objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ialah membaca dan menghafal surah Al-Kahfi ayat 107 hingga 110. Nanti Ustaz Mi akan baca dan kita cuba hafal, ya, supaya kita dapat apa tadi, janji tadi? Janji apa? Ya, terhindar daripada fitnah Dajjal. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan ingatan pada kita adik-adik, supaya kita dapat terus menghafal. Lepas kita belajar ni, kita dapat terus hafal, dan akhirnya kita dapat menguasai hafalan kita dengan baik, dan kita terus beramal, dan beramal, insya-Allah. Okey adik-adik? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menyenaraikan intisari ayat. Okey, nanti kita akan tengok intisari daripada ayat ni, dan kita cuba tadaburkan ayat ini supaya dapat memberi impak kepada dalam diri kita untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Yang ketiga, macam mana biasa, Ustaz Mi sentiasa buat yang terbaik untuk adik-adik, menyediakan 25 soalan kuis di bahagian deskripsi. Adik-adik boleh buat kuis ni sebaik saja habis saja pembelajaran kita pada hari ini. Adik-adik boleh terus buat kuis. Kalau adik-adik tak dapat 100, ulang sampai adik-adik dapat 100. Boleh adik-adik? Pandai, macam tu lah adik Ustaz Mi yang baik dan bijaksana. Sebut apa? Ya, amin. Amin, insya-Allah. Okey adik-adik, jom kita terus belajar. Okey, mula-mula sekali adik-adik boleh tengok di paparan ni. Ini adalah ayat hafazan surah Al-Kahfi daripada ayat 107 hingga 110. Okey, Ustaz Mi akan baca, dan dekat situ Ustaz Mi ada tanda di beberapa bahagian yang Ustaz Mi kira untuk diberikan penekanan dari segi hukum tajwidnya dan cara bacaannya. Okey, iaitu dengung. Ada pada bahagian merah dan juga ada warna biru. Okey, jom kita mulakan. Ustaz Mi baca, adik-adik dengar, kemudian
Sambil selepas itu kita akan baca sekali lagi sambil kita melihat pada bahagian-bahagian tertentu yang perlu kita tekankan pada hukum tajwidnya. Okey? Dah sedia? Cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul Azim. Okey, Ustaz Mi dah baca secara tartil. Adik-adik boleh tengok tadi, boleh baca bersama-sama Ustaz Mi tadi kan. Okey, sekarang kita baca sekali lagi, tapi kali ini kita akan baca dengan kita mengetahui pada bahagian-bahagian yang perlu kita tekankan cara bacaannya. Okey, kita mulakan daripada awal. Innal yang itu wajibal gunnah, kena dengung. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum apa tu? Ya, sekali lagi wajibal gunnah. Jadi kena dengungkan. Jannatul firdausi nuzula. Bukan nuzula, bukan nuzula. Okey. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Tadi nuzula kan? Nuzula. Sekarang hiwala. Jangan hiwala. Bukan. Hiwala. Okey. Cantik. Okey, seterusnya. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن dengung ifa hakiki sekali lagi tadi sekarang nun mati bertemu dengan fa ifa hakiki. Tadi nun mati bertemu dengan ta ifa hakiki dengung tam pun dengung ifa hakiki. تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dada bukan dada. Bukan bahasa baku yang kita selalu sebut dalam bahasa Melayu. Dada bukan dada. Dada madada. Boleh ikut? Cantik, alhamdulillah. Terus. Qul innama. Ustaz Mi tanda merah tu, apa dia? Pandai. Wajiban gunnah. Innama. Itu panjang pula. Hukum apa? Ya, mad jaiz munfasil. Innama. 4 ataupun 5 harakat. Innama ana basyarum dengung basyarum. Hukum apa? Ya, idgham pandai ma'al gunnah. Basyarum mislukum yuha ilayya annama
ilayya an. Merah. An. Apa dia? Wajibal gunnah. Dengung lagi 2 harakat. Annama ilahukum ilahu hu. Idgham. Ya, idgham ma'al gunnah. Dengung sekali lagi. Ilahu wahid. Okey, selesai. Terus faman nun mati bertemu dengan kaf. Ya, ifa hakiki. Dengung. Faman kana yarju liqa 4 ataupun 5 harakat, mak wajib muttasil. Liqa'a rabbih falyamal amalan. Dengung. Merah kat situ, dengung. Hukum. Ya, ifa hakiki. Tanwin bertemu dengan shad. Amalan salihan. Masuk. Idgham. Ya, idgham ma'al gunnah. Dengung. Salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Rabbih maksilah tawilah. Rabbih ahada. Boleh? Boleh? Cantik. Alhamdulillah. Inilah ayat hafazan dengan cara bacaan dan juga beberapa hukum tajwid yang Ustaz Mi bimbing setakat mana yang penting untuk adik-adik baca dengan betul. Okey? Okey adik-adik, kalau adik-adik tak jelas, adik-adik boleh tanya ustazah ataupun ustaz yang mengajar adik-adik supaya lebih jelas insya-Allah. Okey adik-adik ya? Cantik. Okey, seterusnya adik-adik, kita tengok maksud potongan surah Al-Kahfi. Jadi kita dah tahu cara bacaan, kita tahu serba sedikit tentang hukum tajwid dia. Sekarang kita tengok maksud potongan surah Al-Kahfi ayat 107 hingga 110. Okey. Kita baca mula-mula ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maksud dia, sesungguhnya innal ladzina, sungguhnya orang yang amanu, orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan beramal soleh, kanat lahum, disediakan bagi mereka, jannatul firdaus, syurga yang bernama syurga firdaus, nuzula, sebagai tempat bertamu ataupun sebagai tempat tetamu. Tetamu maknanya mereka akan menjadi tetamu di dalam syurga firdaus. Tetamu bermaksud mereka akan disambut di dalam syurga firdaus dengan bidadari dan segala nikmat yang disediakan di dalam syurga firdaus. Untuk siapa ni? Untuk orang yang disebut sebagai beriman. Yang kedua, dia beramal soleh. Tak cukup ada iman tanpa amal soleh. Iman mesti disertai dengan wa amilus solihat, mesti dengan amal soleh. Okay adik? Okay, itu untuk potongan yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi tahu pula, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Allahu Akbar. Maksud dia, mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah daripadanya. Orang yang duduk dalam syurga Firdaus, mereka akan kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah daripadanya. Masuk je juga Firdaus, dia takkan rasa nak pindah. Allahu Akbar. Itulah nikmat syurga Firdaus adik-adik. Adik-adik nak masuk syurga Firdaus tak? Tak dengar? Nak tak? Nak, pandai. Semua orang nak masuk syurga Firdaus adik-adik. Ustaz pun nak masuk, adik-adik pun nak masuk. Jom kita doa, ya Allah, jadikan kami golongan yang akan masuk ke dalam syurga Firdaus, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Syurga Firdaus untuk orang yang beriman dan yang beramal soleh. Dan orang yang duduk dalam syurga Firdaus, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. La yabruna anha, mereka tidak ingin berpindah, hiwala, untuk berpindah daripadanya. Kenapa mereka tak nak pindah adik-adik? Allahu Akbar. Sebab tu orang yang cerdik, orang yang berfikir, mereka nak masuk syurga Firdaus, mereka fikir akhirat.
Kalau kat dunia ni aku habiskan masa aku dengan maksiat, aku akan kekal dekat mana? Dalam neraka. Tu orang bodoh ke orang cerdik? Orang bodoh. Kekal dalam neraka selama-lamanya diseksa. Allahu Akbar. Tu orang bodoh. Tapi kalau orang cerdik, mereka tahu mereka tak kekal atas dunia ni. Mereka akan mati. Dan mereka nak kekal di mana? Di dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan, yang tidak akan merasa nak pindah daripadanya. Tu orang cerdik. Jadi kita kena pilih menjadi orang yang cerdik, orang yang tahu bahawa dunia ni tak kekal 60-70 tahun, matilah kita adik-adik. Kemudian kita nak kekal di mana? Di dalam syurga Allah yang penuh kenikmatan. Bodoh dan rugilah orang yang memilih untuk hidup di dunia ini mencari melakukan maksiat semata-mata. Kerana apa? Kerana hari akhirat mereka akan kekal dan tak mati-mati, kekal dalam kebinasaan, kekal dalam seksa Allah. Tu orang yang bodoh dan rugi. Tapi kita orang beriman, orang yang cerdik. Orang cerdik dia akan memikir hari akhirat, fikir apa bekal yang aku boleh menghadap dia, bawa menghadap di hadapan Allah, supaya aku boleh masuk ke dalam syurga Firdaus dan aku duduk di dalamnya kekal dan aku tidak mahu berpindah daripadanya. Kenapa tidak mahu berpindah? Tu persoalan dia. Kenapa adik? Jawab. Allah, itulah syurga Firdaus. Syurga Firdaus, Allahu Akbar. Macam mana nak cakap dia? Kita dekat atas dunia ni, nak bagi adik-adik faham, atas dunia ni, kalau kita duduk dalam rumah kita, kita rasa nak duduk terus ke kita rasa nak berubah? Kita mesti rasa nak berubah kan? Allahu Akbar. Kita kalau duduk dengan rumah kita, kita rasa nak keluar berjalan kan? Kita kalau duduk dekat rumah kita, kita rasa nak berpindah kan? Betul tak? Kita rasa nak melancong kan? Allahu Akbar. Tu kita. Sebab tu Allah Ta'ala ni, dia ciptakan kita atas dunia ni, ciptakan kita manusia ni, dia ada satu sifat. Sifat apa? Jemu dan bosan. Sebab tu bila kita duduk atas rumah, dalam rumah kita, kita cepat rasa bosan. Kita rasa nak keluar, kita rasa nak berjalan, kita rasa nak bertemu dengan kawan-kawan. Kita rasa jemu lah duduk rumah ni. Kita rasa tak seronok lah duduk rumah, terperap aja. Sebab tu ada sebulan, ada setahun kita akan plan dengan keluarga kita nak pergi melancong, melawat, berjumpa dan sebagainya. Bahkan setiap hari kita takkan ada orang yang nak duduk rumah aja. Tak ada. Sebab mereka mudah jemu dan mudah bosan. Tapi kenapa dekat syurga, orang yang duduk dalam syurga, duduk dalam istana dia, dia tak nak keluar daripada situ. Kekal dia dalam tu, tak nak berpindah. Sebab syurga Allah Ta'ala ciptakan berubah-rubah. Allahu Akbar. Muka kita hari ni macam ni, besok muka lain dah. Tempat kita hari ni macam ni, nanti berubah-ubah. Berubah tu bukan berubah lagi teruk, dia berubah lagi cantik. Sekarang cantik dah, nanti lagi cantik. Kemudian berubah lagi cantik daripada sebelum tu, lagi cantik daripada sebelum tu. Maka takkan rasa bosan, takkan rasa boring dalam kehidupan kita dalam syurga, menyebabkan orang dalam syurga tak nak berpindah. Allah, seronok dalam syurga adik-adik. Allah, jom kita doa supaya Allah Ta'ala jadikan kita golongan yang masuk syurga Allah, syurga Firdaus Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, khalidina fiha la yabghuna anha, wala selesai. Sekarang kita tengok seterusnya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah, tengok, katakanlah, qul law kana al-bahru, kalau semua jenis lautan, midadan li kalimati rabbi, menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, lanafidal bahru, sudah tentu habis kering lautan itu. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Allahu Akbar. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun kami tambah lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Allahu Akbar. Allah Ta'ala cuma nak menggambarkan kita dalam potongan ayat ni adik-adik. Nak menggambarkan apa?
ilmu Allah Ta'ala tu sangat luas, sangat banyak, sangat tidak terhitung dan tidak ada tandingan. Allahu Akbar. Bayangkan kalimah Allah bermaksud ilmu Allah. Kalau nak tulis kalimah-kalimah Allah tu dengan tinta, dengan dakwat, tinta ni dakwat, dengan tinta ni tulis. Dakwat tu, tinta tu daripada laut, tulis habis lautan. Belum habis lautan tu, masih ada lagi ilmu Allah yang belum tulis. Tu maksud dia. Masih ada lagi ni. Masih ada yang belum dicurahkan, belum ditulis lagi. Masih ada. Nak menunjukkan apa adik-adik? Menunjukkan bahawa Allah, ilmu Allah Ta'ala tu luas, banyak, tak ada tandingan. Dan bila kita dengar ayat ni adik-adik tak boleh dengar macam tu. Oh, Allah Ta'ala ni banyak ilmu luas, okey begitu saja. Tak, bukan macam tu. Kita kena tengok apa yang Allah Ta'ala nak daripada apa yang Allah Ta'ala sebutkan pada kita sekarang ni. Ni, Allah Ta'ala sedang berbicara pada kita sekarang ni. Apa yang Allah Ta'ala nak ni? Apa yang Allah Ta'ala nak? Adik-adik tahu tak apa Allah Ta'ala nak? Tak tahu? Okey, Ustaz ni bagi tahu. Besar ni adik-adik ayat ni. Allah Ta'ala dia bagi tahu ilmu dia banyak, ilmu dia luas, ilmu dia tak ada tandingan. Kalau tulis ilmu dia, kalimah-kalimah dia, belum habis kalimah tu, ilmu tu dah habis dah lautan ni digunakan sebagai dakwat untuk tulis. Allah Ta'ala nak cakap apa tu? Apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita? Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita, aku ni maha mengetahui, ilmu aku ni maha luas, tiada tandingan. Jadi apa tu? Mahal ni. Jadi dengarlah apa yang aku cakap, dengarlah apa yang aku sebut, dengarlah apa yang aku arahkan, dengarlah apa yang aku bagi tahu, dengarlah aku ni maha mengetahui. Jangan persoal. Yang tu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi Quran kat kita, bagi tahu macam-macam pada kita, supaya hidup kita sempurna, supaya hidup kita terjamin, supaya hidup kita selamat dunia dan akhirat. Allah Ta'ala dah bagi tahu. Sebab apa? Aku ni maha mengetahui, aku tahu tentang kamu dan aku tahu apa yang kamu perlukan. Jadi ikutlah apa yang aku bagi tahu. Jangan persoal. Jangan persoal kalau aku suruh tutup aurat, kamu kata rambut ni kan mahkota perempuan, kenalah tunjuk. Kalau tak tunjuk, buat apa ada rambut? Jangan persoal. Kalau Allah Ta'ala kata tutup aurat, tutup rambut, tutup. Sebab Allah maha mengetahui. Dia tahu apa yang kita perlukan, dia tahu apa hikmahnya, dia tahu kenapa dia suruh buat macam tu. Dan kita tahu Allah Ta'ala ni maha penyayang. Dia buat tu semua untuk kita dapat hidup dengan aman dan harmoni, dan kita selamat dunia akhirat. Jangan persoal. Nampak adik? Allahu Akbar. Allah Ta'ala suruh kita semayang 5 waktu. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mencegah daripada fahsyak dan mungkar, daripada segala perbuatan keji dan kemungkaran. Allah Ta'ala suruh kita semayang. Jangan persoal. Semayang buang masa, aku semayang pun sama aja. Jangan persoal. Kalau Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Dia tahu apa hikmahnya, apa yang terbaik untuk kita. Kalau dia suruh buat, buat. Serahlah diri pada Allah. Tu maksud dia. Sebab Allah maha mengetahui, luasnya ilmu Allah tiada tandingan. So, ikut je perintah Allah, selesai. Jangan persoal. Bila persoal, itu jadi masalah. Ini yang Allah Ta'ala cuba nak bagi tahu pada kita dalam ayat ini. Okay, adik-adik? Faham? Cantik adik-adik. Alhamdulillah. Okey, kita akan tengok pada ayat seterusnya. Ayat seterusnya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. قُلْ
katakanlah, sesungguhnya innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Bashar, aku ana basyarum mislukum, aku manusia seperti kamu. Allah Ta'ala suruh Nabi bagi tahu, katakan wahai Muhammad, engkau adalah manusia seperti kamu. Seperti siapa? Seperti kita semua. Nabi bukan malaikat, Nabi bukan jin. Nabi adalah manusia macam kita. Dia boleh marah, dia boleh sedih, dia boleh lapar, dia boleh dahaga, dia boleh berkahwin, dia nak kahwin, dia perlukan semua. Macam mana manusia perlu, dia perlukan. Macam mana manusia bersifat, dia bersifat begitu. Itu Nabi, dia macam kita. Allahu Akbar. Ini yang Allah Ta'ala bagi tahu. Qul innama ana basyarun, katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Katakanlah wahai Muhammad bahawa kamu adalah manusia seperti macam orang lain juga manusia. Cuma bezanya, tu beza dia. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Bezanya, aku mendapat wahyu dan kamu tak dapat wahyu. Tu je bezanya. Tapi kalau kamu kata kamu dapat wahyu, maknanya kamu dah sesat. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu pada Allah, daripada Allah. Walaupun dia sama macam kita manusia, bezanya dia dengan kita hanya dia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham adik? Tu. Ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wahyunya apa? Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, Allahu Akbar, maka sesiapa yang berharap akan bertemu Tuhannya, siapa yang harap, rindu nak temu dengan Allah, dengan Tuhannya, faman kana yarju liqa'a rabbih. Sebab kita nanti di syurga Firdaus kita akan jumpa Allah. Kita akan jumpa Allah, kita nampak Allah. Macam mana tak tahu. Jangan tanya macam mana, sebab Allah laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak boleh disamakan dengan apa pun. Tapi Nabi kata kita akan jumpa Allah. Mana? Di syurga Firdaus. Jadi siapa yang yarju liqa'a rabbih, berharap benar, rindu benar nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua syarat. Ada dua syarat. Kita tengok syarat dia. Falyamal amalan salihah. Nombor satu syarat dia, hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Amal soleh. Apa maksud amal soleh? Amal soleh ialah amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita buat, ataupun amal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita buat. Dan banyak lagi amal-amal soleh yang disebut sebagai sunat, itu pun amal soleh. Jadi itu amal soleh satu. Yang kedua, amal soleh yang kita buat, kalau kita semayang tapi kalau tak cukup syarat dia. Syarat amal soleh apa? Syarat amal soleh apa? Ya, pertama ikhlas, kerana Allah. Buat kerana Allah. Syarat yang kedua, pandai. Mesti ikut apa yang Nabi suruh kita buat dan cara bagaimana Nabi laksanakan. Kita tak boleh buat amal soleh sebagaimana cara kita, tanpa mengikut tuntunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puan adik, jadi dua syarat. Amal soleh ni diterima, pertama kerana Allah, yang kedua mesti daripada Nabi, mesti daripada Quran yang dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ikut cara Nabi, ittiba, mesti ikut. Tak boleh cara kita. Faham adik? Cantik. Okey. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nampak dia kata yang kedua, dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Apapun ibadah yang kita buat, mestilah lillahi ta'ala. Mesti kerana Allah. Jangan sekutukan. Buat sesuatu kerana orang, tak boleh.
Aku semayang ni pasal mak aku suruh. Oh, tak boleh. Aku semayang kat masjid ni pasal aku jawatan kuasa masjid, nanti orang kata apa. Oh, tak boleh. Dia mesti lillahi ta'ala. Faham tak? Barulah amal soleh itu diterima, dan barulah syarat untuk kita bertemu dengan Allah di dalam syurga Firdaus itu, insya-Allah dengan izin Allah, Allah Ta'ala makbulkan. Amin ya rabbal alamin. Okay, faham tak, adik? Inilah potongan ayat dan juga sedikit tadabbur yang Ustaz Mi boleh kongsikan dengan adik-adik pada pertemuan kita pada kali ini. Harap-harap adik-adik boleh faham dan boleh masuk ke dalam hati adik-adik untuk kita beramal dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, insya-Allah. Okey adik-adik, seterusnya adik-adik, kita tengok intisari ayat. Ustaz Mi dah cerita dah tadi, kita just ulang aja ayat-ayat apa tu, intisari dia. Okey, yang pertama, para rasul dilantik dalam kalangan manusia yang tadi, ana basyarum mislukum, aku di kalangan manusia seperti kamu juga, manusia seperti kamu juga. Cuma bezanya yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Itu beza Nabi dengan kita, ya. Faham tak, dek? Cantik. Yang kedua, orang yang rindu, nampak? Liqa'a rabbih, faman kana yarju liqa'a rabbih. Orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhannya akan sentiasa beramal soleh serta menjauhi perbuatan syirik. Buat amal soleh banyak-banyak, bekal nak bertemu dengan Allah dan mendatangkan rahmat Allah, serta menjauhi perbuatan syirik. Dan sekali-kali dalam amal ibadat kita, jangan kita mensyirikkan Allah. Barulah kita dapat bertemu dengan Allah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah akan mengurniakan syurga apa, adik-adik, yang Ustaz Mi cerita tadi, yang orang tak nak pindah tadi tu? Ya, syurga Firdaus kepada orang yang beramal soleh. Jadi, hidup yang singkat ini penuhi setiap saatnya dengan amal soleh. Sekurang-kurangnya duduk saja-saja adik-adik, zikirlah pada Allah. Okey, adik-adik, cantik. Yang keempat, orang yang beramal soleh akan kekal dalam syurga Firdaus. Ingat, kekal dalam syurga Firdaus dan tak nak pindah pun. Sebab apa? Sebab syurga Firdaus berubah-ubah. Walaupun kita jenis orang boring, kita jemu, kita takkan jemu dan boring dalam syurga Firdaus sebab dia berubah-ubah. Allahu akbar, nikmatnya. Nak tahu? Jom kita amal banyak-banyak. Mudah-mudahan dengan bekal yang kita bawa tu mengundang rahmat Allah untuk masukkan kita ke dalam syurga Allah. Yang kelima, kehebatan dan keluasan ilmu Allah tiada tandingan. Yang tadi, Allah Ta'ala mempunyai ilmu yang luas. So, bila Allah Ta'ala ada ilmu yang luas, mengetahui, dan ilmu Allah Ta'ala ni tak habis lagi tinta itu ditulis. Tak habis lagi. Tak habis pula. Dah habis dah tinta tu ditulis dengan lautan. Masih ada lagi ilmu Allah Ta'ala yang belum ditulis. So, banyak tak ilmu Allah? Bila banyak ilmu Allah, serahlah diri pada Allah. Bila banyak ilmu Allah, dengarlah cakap Allah. Bila banyak ilmu Allah, dengarlah nasihat Allah. Bila banyak ilmu Allah, buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggallah apa yang Allah Ta'ala larang. Jangan pertikai. Inilah maksud dia. Kehebatan dan keluasan ilmu Allah tiada tandingannya. Ini yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Allah Ta'ala buat sesuatu untuk kita, kebaikan kita dunia dan akhirat. So, ikutlah apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Sebab Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia tahu apa yang baik untuk kita dan tahu apa yang buruk untuk kita. Dan ingat, Allah Ta'ala maha penyayang. Dia takkan suruh kita sesuatu yang menyusahkan kita, membinasakan kita, merosakkan kita. Melainkan semuanya baik untuk kita. Sebab Allah maha penyayang. Allahu Akbar. Okay, adik-adik, last, spektrum ilmu. Ayat ni lebih kurang macam ayat tadi juga, cuma berbeza surahnya. Surah Luqman ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena. Beza sikit tadi. Apa beza dia? Yang ni dia kata pohon. Habis pokok-pokok ni, pohon ni dijadikan pena. Jadi pen. Dan segala lautan menjadi tinta.
dan segala lautan yang ada menjadi tinta, dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi sesudah itu, yang seumpama itu. Dah habis satu lautan, tapi ilmu Allah Ta'ala tadi ada lagi, dibantu lagi, bawa lagi 7 lautan sebagaimana yang dah habis tadi. Bantu lagi 7 lautan. Bantu 7 lautan dia pun dah habis. 7 lautan tu, dakwah tu digunakan, nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah Ta'ala tu ditulis. Masih ada lagi kalimah Allah, ilmu Allah yang belum ditulis. Maknanya apa adik-adik? Allahu Akbar. Maha luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada tandingan. Bermaksud serahlah diri pada Allah. Sekali lagi, serahlah diri pada Allah. Sekali lagi, serahlah diri pada Allah. Ikutlah cakap Allah, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggallah apa yang Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala suruh kita buat tu untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Jangan petikai, kata tak relevan. Jangan petikai, rambut kita ni mahkota kita, kena tunjuk. Jangan petikai, solat ni buang masa. Jangan petikai, semua tu untuk kebaikan kita. Faham adik-adik? InsyaAllah. Okey, last sekali. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha kuasa lagi maha bijaksana. Mudah-mudahan adik-adik perkongsian kita pada kali ini memberi manfaat kepada kita insya-Allah, dan dapat kita amal dalam kehidupan kita insya-Allah. Wallahu alam. Jadi macam mana biasa adik-adik, jangan lupa jawab 25 soalan yang Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik. Penat Ustaz Mi buat? Jadi tolong buat banyak-banyak kali sampai dia dapat markah 100. Dan jangan lupa apa adik-adik, ingat, kita akan terhindar daripada fitnah apa? Ya, pandai. Fitnah apa? Pandai. Fitnah apa? Dajjal. Ingat adik-adik, ingat, jom kita hafal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudah kita untuk hafal dan kita beramal sampai di akhir kematian kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi adik-adik, tekan link dan jawab semua soalan yang Ustaz Mi sediakan tadi. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi ni supaya kita dapat bertemu lagi, berkongsi lagi ilmu dunia dan juga akhirat. Dan mudah-mudahan dengan subscribe adik-adik mendapat berkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu tanda sokongan kepada apa yang Ustaz Mi lakukan, dakwah Ustaz Mi kepada adik-adik. Tahniah semua sampai sekarang adik-adik bersama dengan Ustaz Mi. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Jazakumullah khairan.